الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli 'ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil Islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan penjagaan keselamatan yang mana kita berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dari segi keselamatannya, dari segi kesihatannya, dari segi kecelakaannya, semua di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi untuk kita menjalankan rutin harian kita, iaitu menunaikan solat fardu secara berjemaah. Kemudian kita menjadikan telinga kita untuk mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala dengan kita mendengar ilmu daripada para ulama'. Kemudian kita datang ke masjid juga, kita berniat untuk berjumpa dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Jadi semoga Allah memberkati dan memberi ganjaran yang besar kepada kita. Kita semua yang hadir pada malam ini, bahkan yang dengar juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah nikmat Allah yang berikan kepada kita, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi sekalian rasul dan para nabi, dan merupakan sahibul jannah, ketua bagi kalangan manusia yang akan masuk ke dalam syurga Allah yang penuh dengan nikmat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindui kita, dan kita patut bersangatan, ataupun kita sepatutnya sangat-sangat lebih daripada Rasulullah mencintai dan sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini pun Rasulullah lahir pada hari ini juga. Kasih sayang Rasulullah kepada kita itu dengan cara macam mana? Rasulullah meninggalkan segala ilmu-ilmu yang dia belajar, yang dia dapat, yang baginda dapat dari wahyu Allah SWT,
dan kesannya kita dapat mempelajarinya hingga hari ini. Itu adalah salah satu kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita dapat mempelajari daripada ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya barisan AJK Masjid, tuan-tuan guru yang saya hormati, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang disayangi, dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini setelah sekian lama kita diuji oleh Allah Subhanahu taala, bagi saya adalah lamalah kan nak tunggu bulan seterusnya tu. Bukan kerana apa, dia bila nak start balik memberi kuliah tu dia jadi gugup sikit. Tapi tidak mengapa, ia tidak mematahkan semangat kita semua untuk kita mempelajari, meneliti ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi dan ditinggalkan oleh para ulama kita. Kerana kita yakin dengan hadis Nabi SAW yang bermaksud, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang inginkan dunia, pastinya dia perlu melalui jalan ilmu. Dan barang siapa yang hendak memiliki kebahagiaan di akhirat, maka dia pasti kena melalui jalan ilmu juga. Dan Nabi sebut yang terakhir adalah barang siapa yang inginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kedua-duanya, dia perlu melalui jalan ilmu juga. Maknanya kita beribadah, kita buat kerja di pejabat, kita ada kemahiran, semuanya adalah berasas daripada ilmu yang pernah kita belajar, yang menyebabkan hari ini kita menjadi mahir mengikut bidang masing-masing. Jadi alhamdulillah Nabi dah sebut benda tu, dan kita yakin janji Nabi ini adalah pasti berlaku barang siapa yang mengikutnya. Maknanya dia akan mendapat nikmat yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung dalam kitab, iaitu Penawar Bagi Hati, yang telah dikarangkan oleh seorang ulama besar Nusantara ini, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili, seorang ulama besar yang pernah mengajar di tiang-tiang Masjidil Haram, yang telah diberi mandat oleh Arab Saudi untuk mengajar pada zamannya. Ramai lagi ulama-ulama Nusantara. Jadi pada malam ni kita telah beralih kepada bab yang ketiga, iaitu qala al-muallifu rahimallahu taala, berkatalah pengarang kitab ini, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, iaitu fasal yang menyatakan, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Jadi setelah kita meneliti bab-bab yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan bab mata, lepas tu berkenaan dengan bab telinga, dan anggota yang paling penting seterusnya adalah bab yang menyatakan tentang lidah. Lidah ini adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ada juga yang Allah uji kepada insan-insan yang terpilih, iaitu dia ada lidah, tetapi Allah tidak membenarkan, mengizinkan dia untuk bersuara. Cuma dengan bantuan lidah dia boleh makan, dia boleh merasa. Jadi lidah ini kadang-kadang kenapa Syekh Abdul Qadir dia nyatakan juga di dalam kitabnya Penawar Bagi Hati ini, kerana kadang-kadang lidah ini dia dapat membahagiakan orang yang mendengar setiap tutur kata yang dilafazkan. Maknanya dengan lidah juga kita boleh membahagiakan orang. Dengan cara macam mana? Antaranya ucapan-ucapan yang baik, ucapan pujian yang menyeronokkan orang yang mendengar tersebut. Jadi pastinya bila kita menggunakan lidah untuk mengucap ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak lara, maka pastinya orang yang mendengar itu dapat keseronokan. Bahkan bukan saja orang yang mendengar itu dapat keseronokan, kita yang mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, pastinya ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan kenapa juga Syekh Abdul Qadir meletakkan juga anggota terpenting dalam bab ini dalam kitabnya Penawar Pagi Hati, kerana dengan lidah juga boleh menyebabkan seseorang yang mendengarkan itu ataupun masyarakat yang mendengarkan kata-kata kita itu dia terasa hati ataupun dia tidak gembira, maknanya dia sakit hati. Mungkin ucapan dia itu di dalamnya ada kata-kata hina, kata-kata yang mengejek, kata-kata yang mengumpat, kata-kata yang tidak menyeronokkan orang yang mendengar. Jadi lidah ini boleh menyebabkan juga orang yang mendengar itu terasa hati dengan kita yang berkata ni. Dan juga lidah juga boleh menyebabkan sesuatu kaum yang berpecah belah disatukan semula. Maka kita kena yakin bahawa Allah beri nikmat lidah ni adalah untuk apa? Untuk kita gunakan supaya dapat menyatukan masyarakat kawasan kita yang terdekat ini, dipulihkan semula. Asalnya bergaduh je. Jangan kita gunakan juga, kerana lidah ini juga boleh menyebabkan satu kaum itu berpecah belah. Dengan cara kita apa? Menyebarkan menyebarkan fitnah-fitnah, sedangkan orang yang difitnah itu tidak melakukan, ataupun kita duk mencanang cerita-cerita yang tidak sahih, yang tidak benar. Jadi kita pastikan apa yang kita terima, benda sesuatu tu, maklumat tersebut, pastikan ia benar, baru kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau lebih elok, kita berdiam dirilah. Kita tidak ada kemahiran, kita tidak ada kemampuan untuk berkata-kata dalam hal tersebut, bab tersebut, lebih baik kita berdiam diri. Jadi berdiam diri bukanlah berdiam diri terus. Kita tahu kita tidak ada kemampuan, kita jahil, kita tak tahu untuk berkata-kata dalam sesuatu hal itu. Lebih baik kita mendengar dan kita belajar. Okey, baik. Jadi kata Syekh Abdul Qadir seterusnya, qala al-muallif rahimahullah taala, jadi kita telah sampai dalam bab yang menyatakan lidah. Kata pengarang, ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekh Abdul Qadir ini dia terus masuk kepada penggunaan lidah untuk bekalan akhirat. Maknanya Syekh Abdul Qadir ini dia masuk terus. Poin dia yang pertama, untuk kita jadikan lidah kita ini bekalan akhirat. Yang pertama dia kata Syekh, iaitu supaya membaca engkau dengan dia akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kena sentiasa baca Al-Quran. Kita kena sentiasa menggunakan mulut kita, lidah kita ini, lisan kita ini untuk melafazkan kalimah-kalimah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia ada manfaat yang sangat besar. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebut dalam satu hadis, yang hadis tu panjang tapi kita ambil yang depan dia, yang mana Nabi memulakan hadis itu dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi atau kama qala ila akhir hadis. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita baca Quran, iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana di akhirat nanti Al-Quran ini akan menjadi saksi kepada kita dan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, memang kita jauh daripada Al-Quran, maka kita takut antara
penyebab kita seseorang itu masuk ke neraka kerana dia tidak melayani Al-Quran itu, menjadikan Al-Quran itu dengan sebagai hiburan diri dia. Maknanya hiburan ni dia seronok nak baca Al-Quran. Jadi dalam hati dia tu rasa malas, kita kena lawan. Kalau kita ada rasa malas nak baca Al-Quran, kita kena lawan. Kalaulah berita kita boleh dengar, komen-komen orang di Facebook kita boleh baca, kita kena lebih lagi untuk Al-Quran. Kita kena lebihkan masa kita, kita beri ruang masa kita untuk Al-Quran ni kena lebih lagi. Tak boleh singkat daripada perkara-perkara yang biasa kita buat. Contohnya kita baca Facebook ke apa dan sebagainya, komen-komen artis kita baca, kita nak layan. Kalau hujung minggu tu kita sentiasa nak tunggu siaran melodi, kita dah baca dah apa yang terjadi kepada seseorang artis tersebut. Jadi kita nak lebih hangat, kita tunggu, sanggup tunggu sampai hujung minggu. Contohnya siaran melodi kan, contoh. Jadi kalaulah benda hiburan dunia kita boleh tunggu dan kita sanggup baca lama, apatah lagi Al-Quran kita kena lebih. Ini pesanan bukan untuk tuan-tuan saja, untuk diri saya. Kadang-kadang yang cakap ni pun dia lalai subuh, dia mari letih, pagi dah kerja, petang dengan layan anak-anak, bawa pergi padang semua, kejap lagi letih, lepas solat maghrib langsung tak tengok Al-Quran. Jadi pesanan ni bukan pesanan untuk tuan-tuan saja, tetapi yang paling penting untuk diri saya lah. Jadi kita sama-sama perbaiki kita punya amalan harian kita. Kita jadikan harian kita ini penuh dengan amal ibadah. Mana tahu dalam banyak-banyak amal ibadah yang kita lakukan, satu tu je yang Allah pilih, yang menyebabkan kita masuk ke syurga Allah yang kekal abadi dan penuh dengan nikmat. Okey. Dan Nabi juga pernah menyatakan dalam hadis yang lain, Nabi bagi tahu kepada kita ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran. Okey, ganjaran orang yang memberi Al-Quran. Apa dia? Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi wal hasanatu bi'ashra amsalihha. Maknanya sesiapa yang membaca Al-Quran, maknanya dia pasti, orang yang baca Al-Quran ni pasti dia menyebut huruf-huruf dan baris-baris yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka Nabi menyebut, yang menyebut satu huruf daripada huruf Al-Quran, maka Allah akan memberi ganjaran kepadanya 10 ganjaran. Dalam kiraan manusia memang kita nampak 10 tu macam sikit. Tambah lagi kita hanya ada RM10 hari ni, nak beli barang dapur memang tak cukup. Memang tak cukup. Tetapi ganjaran yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, 10 ganjaran itu, 10 ganjaran itu besarnya hanya Allah saja yang tahu. Maknanya Nabi nak bagi tahu, walaupun kita yang dulu-dulu kita tak pernah belajar Al-Quran, tapi bila menjangkau usia dah berumur ni, dah meningkat, dia terdetik nak belajar Al-Quran, walaupun dia merangkak daripada bacaan Iqra, dia tetap menyebut huruf-huruf Al-Quran, maka satu huruf yang dia sebut akan dapat satu pahala. Bismillahirrahmanirrahim saja dah berapa banyak huruf di situ kan. Jadi Nabi sambung lagi dengan hadisnya, la aqulu alif lam mim harfun. Bukan dikatakan satu huruf daripada Al-Quran itu alif lam mim, tapi Nabi sebut macam mana, walakin alifun harfun, walam harfun, wa mimun harfun. Maknanya kalau kita sebut contoh dalam surah Al-Baqarah, dimulakan dengan alif lam mim. Ini nak Rasulullah nak bagi tahu ganjaran besarnya orang yang menggunakan lidah ni untuk membaca Al-Quran. Yang disebut dalam surah Al-Baqarah yang pertama alif lam mim, bukanlah alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Maknanya kat situ saja kita dah dapat 30 ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Besarnya setiap ganjaran itu hanya Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam. Maknanya kalau Nabi dah war-warkan kepada kita
Melalui hadis Nabi SAW ini, betapa hebatnya orang yang membaca Al-Quran, betapa mulianya orang yang membaca Al-Quran, betapa agungnya Allah akan mengangkat darjat orang yang membaca Al-Quran ini. Nabi nak bagi tahu kepada kita, Nabi nak iklankan kepada kita bahawa ganjaran dia sangat besar. Sebab itu satu hari sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tentang sahabat bertanya kepada isteri-isteri Nabi tentang akhlak Rasulullah terhadap isteri-isteri Nabi ni banyak riwayat. Ini salah satu ceritanya. Maka sahabat pun bertanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Sayyidatina Aisyah membalas balik pertanyaan sahabat itu dengan soalan juga. Dia tanya, "Wahai sahabat, adakah engkau tidak membaca Al-Quran?" Lalu sahabat ni menjawab pertanyaan isteri Rasulullah. Maka dia menjawab, "Aku membaca Al-Quran." Maka kata Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama mengatakan Rasulullah ini adalah Al-Quran berjalan. Memang Al-Quran berjalan kerana wahyu dari Rasulullah. Jadi yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah bahawa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran kerana apa? Kerana apa yang disuruh oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita faham, terdapat syariat-syariat suruhan dalam Al-Quran, Rasulullah dah buat semua. Tak pernah satu pun Rasulullah tertinggal, sebab wahyu turun kepada Rasulullah. Dan apa yang Allah larang di dalam Al-Quran, semuanya Rasulullah dah tinggalkan. Dan tak pernah pun daripada kecil Rasulullah SAW buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya memang betul lah, dan ada ayat-ayat yang Allah menyatakan qudwah hasanah ataupun akhlak Rasulullah ni sangat cantik. Akhlak Rasulullah ini adalah akhlak yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi rugi kita tidak membaca Al-Quran yang Allah kekalkan ia sehingga hari kiamat. Jadi Al-Quran ini sangat penting, dan kita jadikan hiburan harian kita, kesukaan harian kita. Kita tak boleh tinggal walaupun sedetik. Kalau dia di tempat saya belajar ada seorang syekh imam, seorang imam di satu masjid di Jordan, tempatnya nama Mazar. Dia ni kalau anak murid datang berhadapan dengan dia untuk tasmi' Al-Quran ataupun perdengarkan bacaan Al-Quran di hadapannya, pastinya dia akan suruh daripada sembang-sembang kosong, dia akan suruh anak-anak murid ini membaca Al-Quran, sementara dia buat persiapan untuk mendengar bacaan anak-anak muridnya. Hatta bila dia jemput kami makan ke rumahnya, sebelum makan tu pun kita tengah sembang-sembang kosong, pastinya dia akan suruh kami baca, "Farid, ya Nur." Dia tak panggil saya Farid, dia panggil Nur. "Ya Nur, iqra' Al-Quran." Bacalah surah apa-apa yang kita hafal. Maknanya dia jadikan telinga dia dan lisan dia tu sentiasa untuk mendengar dan membaca Al-Quran. Hebat para ulama kita. Sebab apa? Mereka faham bahawa Al-Quran ini bila kita baca takkan buang masa. Dan itu adalah bila kita dengar orang yang menghayati betul-betul, pastinya dia akan seronok. Sebab itu saya gunakan istilah, jadikan Al-Quran ini sebagai hiburan kita. Hiburan apa? Kerana di dalamnya penuh dengan janji-janji yang mengembirakan. Jadi kita kena jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Afdalu zikril Qur'anu bisabiq." Yang kita duk baca sekarang ni kebanyakannya datang daripada Al-Quran. Jadi tidak ada istilah yang orang kata baca tasbih selepas solat, baca tahmid alhamdulillah selepas solat, baca takbir selepas solat. Itu perkara yang tidak oleh Nabi.
Kerana Sayyidina Ali kata zikir yang terbaik adalah dengannya hati akan menjadi lapang dan akan memberikan cahaya rahsia-rahsia yang kita tidak ketahui. Benar, inilah yang terjadi kepada seorang sahabat Nabi, khalifah kedua, sahabat besar Nabi, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia orang Arab dan dia mendengar bacaan adik zulumatu illa bih. Apa kata Sayyidina Ali? Sesungguhnya Al-Quran zahirnya anggun. Kita tengok anggun ni dari segi bahasanya, dari segi tata bahasanya, istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran sangat-sangat cantik. Batinnya mendalam, sebab maknanya sangat mendalam. Sebab itu kita dalam membaca Al-Quran, untuk faham perkataan Al-Quran tu kita boleh membaca tafsir, tetapi untuk memahami apa yang Allah nak, kita perlu mempelajarinya daripada para ulama. Kita tak boleh menafsirkan makna Al-Quran ini dengan menggunakan akal fikiran kita tanpa berdasarkan ilmu. Ilmu tu nak datang daripada mana? Nak cari daripada mana? Daripada para ulama. Kerana para ulama ini ilmunya bersanad daripada guru-guru dan akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita setiap perkataan kita kena rujuk kepada tafsiran para ulama untuk faham makna perkataan tersebut. Kita boleh belilah tafsir di kedai-kedai itu, tapi untuk faham apa yang Allah nak daripada itu tidak digunakan lagi. Maknanya kitab Zabur, kitab Taurat hanya untuk satu kaum itu saja. Apabila wujudnya Nabi Isa alaihissalam, maka kepada Nabi Isa alaihissalam ini kitab yang bernama Injil, maka dikhususkan untuk kaum tersebut. Tetapi hebatnya Al-Quran bukanlah, walaupun Allah turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, tetapi bukanlah maknanya untuk bangsa Arab, tetapi Allah kekalkan kemukjizatan. Apa tu? Adakah Allah sebut dalam Al-Quran? Memang Allah tidak sebut, tetapi Allah sebut apa dengan maksudnya? Bertanyalah kamu kepada orang yang lebih mengetahui. Sekiranya kamu tidak mengetahui sesuatu ilmu tu. Maknanya kalau kita tanya orang-orang yang belajar, yang sekarang ini dia buka kedai roti canai, belajar buat roti canai ini berapa tahun? 20 tahun dah. Sebab kerana Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Itu Allah saja yang maha mengetahui maknanya. Yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang mana Al-Quran yang Allah turun, yang ragu-ragu terhadap ayat-ayat Allah, maka dia terkeluar daripada Islam. Dia menafi terus. Memang dia beriktikad yakin, yang ni tak boleh percaya, yang ni tak boleh percaya. Subhanallahal azim. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah juga Allah menyebut, a'udzubillahi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum. Ini bukan catatan manusia, bukan penulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan akal fikiran. Bukan Rasulullah baca di hadapan sahabat-sahabat dengan akal fikirannya, tetapi adalah semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita nampak bahawa Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang besar yang ada pada orang Islam, yang telah Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh, dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia agar yang
manfaat dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang